عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk pada malam ni ialah berkenaan dengan peristiwa kewafatan Nabi Adam alaihi salam. Apakah peristiwa yang berlaku sewaktu kewafatan Nabi Adam alaihi salam? Saya petik daripada kitab Sahihul Qusas, iaitu cerita-cerita sahih yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, yang merupakan salah seorang tenaga pengajar di University Jordan. Dia telah menyusun kitab ini, iaitu kitab yang menceritakan kisah-kisah yang telah ditapis untuk memastikan authenticity, kebenaran ataupun kesahihan cerita-cerita itu, sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ni saya akan mengambil kisah yang kedua. Kisah pertama tu kisah Nabi Adam alaihi salam semasa hidup baginda. Kisah yang kedua iaitu kisah kewafatan Nabi Adam alaihi salam, dan apakah pelajaran yang boleh kita ambil yang berguna untuk kita manfaatkan bagi panduan kepada kita semua sebagai anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Baik, sidang hadirin mukminin, kisah berkenaan dengan kewafatan Nabi Adam alaihi salam ini menceritakan tentang saat-saat akhir kehidupan baginda, saat-saat akhir, dan bagaimana keadaan baginda menghadapi sakaratul maut. Bagaimana para malaikat yang datang kepada baginda untuk memandikan jenazah, terima kasih, untuk memandikan jenazah Nabi Adam alaihi salam, mewangi-wangikan jenazah baginda, mengkafankan jasad baginda, menggali kubur baginda, menunaikan solat ke atas mayat baginda, menguburkannya, dan bagaimana mereka menimbus kubur baginda. Semuanya itu sebagai suatu panduan untuk kita semua, dan bagaimana apa yang diajarkan oleh malaikat itu telah diselewengkan oleh manusia kemudiannya. Mengebumikan jenazah itu telah diajarkan seawal jenazah Nabi Adam alaihi salam.
Tapi manusia tetap dengan perangai mereka yang suka meminda dan mengubah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah elok dah, dan kita boleh tengok sampai hari ini macam-macam cara yang berbeza manusia mengendalikan proses pengkebumian ataupun proses bagaimana mereka menghapuskan mayat tersebut dengan cara pembakaran tertentu dan sebagainya, dihanyutkan di air dan lain-lain. Cara yang bukan darurat, kan, bukan keadaan darurat, tetapi menjadi suatu ritual agama yang mana itu menunjukkan penyelewengan demi penyelewengan yang dilakukan oleh manusia. Maka kita diajar untuk tetap melaksanakan supaya kita kekal memurnikan ajaran agama. Jangan kita memandai-mandai dalam mengubah ajaran agama. Baik. Riwayat yang kita akan baca ini berdasarkan kepada riwayat daripada Utti ataupun juga disebut sebagai Uttai bin Damurah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Apa kata dia? Dia kata, aku melihat seorang syekh di Madinah sedang menyampaikan kuliah, sedang menyampaikan ilmu. Ada seorang guru di Madinah. Uttai ataupun Utti bin Damurah ni seorang yang kita sebut sebagai antara tabi'in, seorang tabi'in. Dan dia kata bahawa pada masa itu ada seorang syekh, seorang guru yang sedang mengajar di Madinah. Lalu dia tanya, masa tu dia tak kenal lagi siapa syekh yang sedang mengajar itu. Lalu dia tanya siapa tu, kan, siapakah yang sedang menyampaikan ilmu itu? Lalu orang yang berada dalam majlis ilmu itu menjawab, itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay dalam majlis itu, Ubay menyampaikan kisah berkenaan dengan apa yang berlaku kepada saat-saat akhir kehidupan Nabi Adam alaihi salam. Ini sebagai panduan kepada kita semua, sebab kita pun di hujung usia, kita pun sekarang ini sedang meniti saki baki usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam juga dia boleh berlaku kepada kita. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab kata, ketika datang waktu ajal menjemput Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam dia berbicara dengan anak-anaknya. Dia kata, wahai anakku, aku terasa untuk nak makan buah syurga. Dia terasa, dia teringat nak makan buah syurga. Tuan-tuan, macam mana nak cari buah syurga? Sedangkan buah syurga tak ada di bumi. Sedangkan sewaktu kehidupan Nabi Adam AS dengan anak-anak dia hidup di bumi, di dunia ini. Dia tidak hidup di dalam syurga. Nak cari macam mana? Tak boleh cari. Tapi sebab dia teringat. Macam kita, tuan-tuan, bila kita sakit, bila kita kadang-kadang kita rasa macam usia kita dah tak ada dan sebagainya, maka kita teringat benda-benda yang seronok-seronok yang dulu yang menjadi kenangan kita, kan? Nak tengok tempat yang satu masa dulu kita main dan sebagainya, benda yang kita enjoy, yang kita nikmati dan lain-lain. Setengah orang bila dia dekat nak mati, dia tak ada selera apa dah, kan? Bagi makan apa pun tak mau, bercakap pun tak mau, kan? Dia macam-macam reaksi manusia ni bila menjelang saat kematiannya, dia macam-macam reaksi. Tapi Nabi Adam AS dia teringat kepada buah syurga, buah-buah syurga yang dia nikmati sewaktu dia berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka anak dia ni pun, tuan-tuan, walaupun anak dia tahu nak cari kat mana, memang cari tak jumpa. Takkan jumpa punya, sebab tidak ada buah syurga di atas dunia ini. Tapi demi menjaga perasaan ayah dia, nak jaga perasaan ayah dia, kata tak apalah, kami akan cari juga, walaupun tahu dah takkan jumpa punya.
Jadi anak dia keluar pergi cari, walaupun tahu takkan jumpa. Lalu mereka terjumpa dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat-malaikat itu datang, dia membawa kafan dan juga wangi-wangian yang akan digunakan untuk menguruskan jenazah Nabi Adam alaihissalam. Dan dalam riwayat ini juga, riwayat daripada Ubay bin Ka'ab ini juga menyatakan bahawa para malaikat dia bawa alat-alat untuk menggali tanah kubur, kapak kan, benda-benda yang boleh digunakan untuk gali, cangkul dan sebagainya. Malaikat ni tuan-tuan, dia perlu tak guna benda ni? Dia tak perlu. Dia tak perlu pun. Dan Allah, sebenarnya kalau Allah dia nak buat, tak perlu hantar malaikat pun boleh. Tapi kenapa dan apa tujuan dia hantar malaikat? Dan apa tujuan dengan kain kapannya, wangi-wangiannya? Allah Ta'ala boleh suruh malaikat wangikan jenazah ataupun tubuh Nabi Adam alaihissalam tanpa menggunakan wangi-wangian. Boleh. Tetapi Allah dalam peristiwa ini, dia perintahkan kepada para malaikat bawa wangi-wangian supaya manusia, anak-anak Nabi Adam alaihissalam tengok dengan mata kepala mereka sendiri cara-cara untuk mengendalikan jenazah. Itu tujuan dia, supaya anak cucu Nabi Adam ni belajar sesuatu dari segi pengurusan jenazah. Nak bagi wangi boleh, automatik Allah Ta'ala boleh bagi wangi kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu bukan satu benda yang luar biasa, yang sukar bagi Allah. Tak, itu mudah bagi Allah. Tapi tujuan dia untuk mengajar anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat bawalah kapaknya, cangkuinya dan sebagai alat untuk buat lubang gali, semua ni bawa supaya anak cucu Nabi Adam tengok apa dia alat yang nak kena guna untuk mengebumikan jasad ayah mereka, yakni Nabi Adam alaihissalam. Jadi masa terserempak tu, malaikat tanya kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, wahai anak-anak Adam, apa yang kamu cari ataupun apa yang kamu mahu? Kamu nak pergi ke mana? Tanya malaikat. Mereka menjawab, bapa kami sakit dan dia ingin makan buah syurga, nak cari buah dari syurga. Lalu malaikat bagi tahu kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, baliklah sebab ajal telah ditetapkan untuk bapa kamu. Kan? Ajal telah ditetapkan untuk bapa kamu. Baik. Jadi bila malaikat ni datang menghampiri Nabi Adam alaihissalam, Hawa bila dia tengok malaikat ni, dia tahu dah. Dia tahu, dan dia pun pergi berlindung di sebalik Nabi Adam alaihissalam. Berselindung di sebalik Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam kata kepada Hawa, jauhkan daripada aku. Dan Nabi Adam kata, aku pernah melakukan kesalahan kan kerana biarkan aku dengan malaikat Tuhanku tabaraka wa ta'ala. Maknanya Nabi Adam alaihissalam redha dan mengizinkan malaikat untuk mengambil nyawanya. Tuan-tuan, Nabi ni dia dengan Allah dia special. Kita pun nak banding dengan Nabi, langit dengan bumi tak boleh banding. Tapi apa specialnya hubungan Allah dengan Nabi? Kita tahu di kalangan orang-orang saleh, kemuncak kepada kesalihan seseorang manusia adalah para anbiya mursalin. Level orang baik-baik ni yang paling tinggi makamnya adalah para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Iaitu malaikat maut bila nak ambil nyawa, nak keluarkan roh para anbiya, dia akan beradab. Dia akan beradab dengan malaikat, dan dia akan beradab dengan nabi, dan dia minta izin dengan nabi.
Mungkin tuan-tuan tanya, pasal apa malaikat tak minta izin dengan kita? Pasal apa malaikat tidak beradab juga dengan kita, minta izin dengan kita, kita tak bagi ya, ambil nyawa. Siapa nak mati? Kan kalau kita nanti dulu tak prepare lagi ni, kan kalau kita tak mau, apa nak mati pula. Tapi Nabi dia redha dengan Allah, dia rindu kepada Allah. Maka bila malaikat tu datang, Adam alaihissalam mengenali malaikat itu, dan dia kata dia redha. Dia kata apa? Dia kata biarkanlah. Dia kata biarkan maksud apa? Mana biarkan malaikat-malaikat itu mencabut nyawanya, yakni mengeluarkan rohnya daripada tubuhnya. Dalam kuliah saya sebelum ini pun ada cerita sikitlah tentang bagaimana terhadnya ilmu kita, sampai kita ni tuan-tuan, sampai hari ni tidak ada seorang pun manusia yang boleh tahu roh tu macam mana. Tak ada. Nak cerita ilmu Allah ni tuan-tuan, hatta diri kita pun kita tak boleh nak cerita. Diri kita pun kita tak boleh nak cerita tuan-tuan. Macam mana bila roh tu keluar, kita mati? Siapa boleh cerita? Tak boleh cerita. Doktor pakar yang duk selamatkan orang pun, bila tiba ketetapan dia mati, dia pun tak boleh nak halang roh dia, nak kenal roh tu keluar bila, dia tak boleh nak cerita. Dia menjadi misteri, menjadi rahsia ilmu Allah, supaya kita ni sebagai manusia, sebagai hamba, kita rasa kerdilnya kita, betapa kecilnya kita, dan kita jangan duk sombong, jangan duk angkuh sangat. Ni benda yang kita kena ingat, kan? Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita kena tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila Nabi Adam alaihissalam mengizinkan malaikat, redha malaikat mengambil nyawanya, maka malaikat pun mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam dan memandikan Nabi Adam alaihissalam, mengkafankan Nabi Adam alaihissalam, mewangikan jasad baginda, menyiapkan kuburnya, dan membuat liang lahat di kuburnya. Tuan-tuan tahulah liang lahat kan, sama ada kita buat lubang di belah tepi tu, ataupun kita buat parit, kita buat longkang. Itu cara yang disunnahkan kepada kita untuk kita lakukan. Baik, kemudian mereka keluar dari kubur dan mereka timbun, kan, dengan batu, kan. Kalau kita di sini ni, kita tanah pasir yang kita ada tu, yang kita tambun. Baik, dan lalu malaikat pun berkata, wahai anak-anak Adam, wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kamu. Maknanya satu benda yang kita kena amalkan, yang diajarkan kepada kita. Baik, itu secara sedikit berkenaan dengan riwayat ini. Baik, dari segi takhrij riwayat ataupun hadis ini tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad, yakni anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Zawaidul Musnad. Baik, kata Imam Ibn Kathir, selepas Imam Ibn Kathir menyebut hadis ini, dia kata sanad hadis ni sahih kepada ataupun setakat Ubay bin Ka'ab. Ini disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Pasal apa dia kata lagu tu? Sebab riwayat ni mauquf, dia berhenti setakat Ubay bin Ka'ab, dia tidak marfu', dia tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama yang memberi komentar ulasan kepada hadis ini, mereka kata oleh kerana Ubay bin Ka'ab merupakan seorang sahabat, dan dia mustahil bagi dia sengaja mereka benda ni. Mustahil bagi sahabat-sahabat ini seperti Ubay bin Ka'ab dia saja-saja reka, tidak. Maka sebab itu ulama terima riwayat ini walaupun dia tidak marfu', tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala, dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Perawi-perawinya adalah perawi-perawi hadis yang sahih. Itu kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Baik. Apa dia pelajaran untuk kita semua pada malam ni tuan-tuan, bila kita belajar tentang kisah yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, ini memberi gambaran kepada kita betapa Nabi Adam alaihissalam ni dia manusia biasa yang macam kita. Kita ni tuan-tuan, bila kita ada kenangan manis dalam hidup kita, bila kita ada kenangan manis dalam hidup kita, kita akan teringat benda-benda tu. Kita akan teringat. Tuan-tuan ada kenangan manis apa? Kan? Dengan siapa? Di mana kenangan manis itu? Tuan-tuan akan teringat. Saya tuan-tuan, kalau saya lalu dekat Terengganu, saya suka sangat singgah di sekolah saya. Di Sekolah Menengah Sains Dungun Terengganu. Pasal apa? Sebab ada kenangan manis tu untuk kita kenang. Kita teringat, macam saya teringat petang-petang keluar daripada sekolah, jogging sepanjang pantai Terengganu. Tuan-tuan tahulah cantiknya dengan ombak dia dan sebagainya. Itu benda yang kita boleh kenang. Kalau kita ada kenangan manis dengan seseorang, dengan isteri kita, dengan suami kita, kita akan teringat, tuan-tuan, kita akan teringat. Katalah ayah kita, mak kita arwah, mak kita meninggal dunia, kita akan teringat kenangan manis dengan dia. Jadi itu yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana bila dekat-dekat dengan dia nak mati, dia teringat kepada kenangan dia dalam syurga. Maka sebab tu dia minta anak dia tolong cari Sat. Dia kata buah-buah syurga yang pernah dia makan. Jadi anak dia nak ambil hati dia, carilah, walaupun tahu takkan jumpa buah tersebut. Jadi bila Nabi Adam alaihissalam dia teringin nak makan buah syurga, maka anak dia tahu bahawa itu adalah tanda yang ayah dia sudah dekat dengan ajal. Sebab dia minta benda yang pelik-pelik. Sebab tu tuan-tuan jangan minta benda pelik-pelik. Tuan-tuan minta pelik-pelik, nanti anak kita akan kata, ni ayah ni gaya macam nak mati. Kan? Walaupun tak ada dalil yang kata kalau kita teringat benda pelik-pelik kita akan mati, tak ada dalil itu. Tapi biasanya orang akan terfikir ni macam nak mati apa, kan? Tuan-tuan baca ni dalam media baru-baru ni, satu orang isteri mengidam. Mengidam ni benda biasa. Orang perempuan dia pregnant, dia hamil, mengandung, dia rasa nak itu, dia rasa nak ini, tak apalah. Mengidam, nak makan jeruk Pak Ali, tak apa, senang lah cari. Kan? Jeruk Pak Ali kita pergi beli sat lah, kan? Mengidam nak makan beras tempatan, tak apa, pi lah cari, beratok panjang pun tak apa. Musim pilihan raya lagi senang, suruh YB hantar rumah. Tiba-tiba yang cerita ni tuan-tuan, saya baca pun tak tergamak nak cerita kat tuan-tuan. Isteri dia mengidam nak pi peluk pinggang apa, tentera laut. Bukan pinggan perempuan, bukan pinggang perempuan, pinggang pegawai TLDM hak lelaki. Yang si suami ni, saya nak kata dayus pun tak sampai hati, tapi kalau ikut ciri tu dayus lah. Dayus. Patut pi bubuh pula dalam media sosial. Nak tunjuk dekat siapa tuan-tuan? Nak tunjuk kat siapa? Dahlah kita akur kepada keinginan isteri kita hak mengarut tu. Kita akur, kita turuti. Kita pergi bubuh pula dalam media sosial. Bangga nak tunjuk seolah-olah aku ni suami yang baik. Isteri minta benda yang berat-berat pun aku sanggup tunaikan. Ini dayus. Kita tak boleh akur kepada maksiat atau kemungkaran yang ingin dilakukan oleh anggota keluarga kita. Tak boleh. Kita ketua. We are the boss, we are the king. Kita pemerintah
dalam rumah tangga kita. Mana boleh kita ikut? Tuan-tuan, kalau isteri mengandung nak buat lagu tu? Sini azan, bagi lalu azan kau macam mana? Teruskan, baik, teruskan. Channel satu radio ni, satu channel radio ni tuan-tuan, buatlah satu slot khas nak bincang pasal suami turuti kemahuan isteri hak mengidam nak peluk pinggang TLDM, anggota pegawai TLDM lelaki. Tapi tak ada pula isteri yang mengidam nak peluk pinggang ustaz, tak ada. Kalau saya tak mau tuan-tuan, bagi ustaz lain saya tak mau, malu lah. Tapi bagus, satu radio ni, satu channel radio, dia buat satu slot khas bincang. Dia nak bincang apa? Dia nak bincang sejauh mana dari sudut sains perubatan moden kita ni perlu turuti, sama ada kita sebagai suami ataupun isteri itu sendiri perlu turuti keinginan dia tu, hak mengidam tu, nak makan ke, nak buat apa tu, apa sejauh mana perlu kita ikuti. Saya pun kebetulan masa tu tengah drive nak pergi mana, pergi mahkamah ke pergi mana entah, pergi kuliah kot, petang ke, saya tak ingat dah. Tiba-tiba tengok ada slot tu, saya pun buka dengar. Satu doktor, dia panggil satu doktor perempuan. Baguslah, doktor dan perempuan. Maknanya dia menguasai ilmu perubatan pada masa yang dan dia menguruskan ibu-ibu yang mengandung, ibu bersalin semua ni, dan pada masa yang sama dia sendiri perempuan. Dia sendiri perempuan. Maknanya dia tahu fitrah dia, naluri dia, perasaan dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang mengalami benda-benda macam tu. Apa kata dia? Dia kata bila kita mengidam, bagus kita ikuti benda tu, tapi dia ada had, dia ada limit. Macam kita, dia kata bila kita ada selera, keinginan nak makan benda tu, kita nak benda tu, benda ni, dia kata tak jadi masalah. Benda yang logik, benda yang munasabah, benda yang baik, benda yang bagi manfaat, yang menggembirakan kita, hak tu kita turuti, dia kata. Hak tu kita turuti. Katalah nak makan jeruk Pak Ali. Ini 2 kali sebut dah. 2 kali sebut jeruk Pak Ali. Nak makan jeruk Pak Ali. Suami ni baru je sampai, kata abang ni teringat nak makan jeruk Pak Ali, abang pergi beli Zat. Dia kata ni anak-anak ni, dia kata dia tunjuk perut dia. Padahal dia anak. Dia kata anak yang nak. Laki ni dah sayang kat bini, sayang kat anak dalam perut. Baru sampai. Tak buka kasut lagi. Pergi cari jeruk Pak Ali. Kan? Tak apa, beli lah. Kan? Tapi kalau isteri tu dia nak makan kapok, nak isap rokok, nak bagi tak? Tak boleh lah. Benda mudarat. Isteri tak pernah merokok, tiba-tiba dia kata dia mengidam nak isap rokok. Suami nak kena turut tak benda tu tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Sebab merokok tu dia bahaya kepada ibu, dia bahaya kepada anak dalam kandungan. Hatta kalau suami merokok pun, walaupun isteri tidak merokok, itu juga bahaya kepada isteri yang mengandung dan bahaya kepada anak dalam kandungan. Maka dia pun ulas tentang isteri hak mengidam nak peluk pinggang anggota lelaki TLDM. Dia kata itu termasuk benda yang mengarut, yang tak perlu kita turuti. Kan? Tak perlu kita turuti. Dalam diri kita ni tuan-tuan, dia memang ada perasaan-perasaan, psikologi apa semua ni, emosi kita, mental kita, dia ada ketikanya dia datang lintasan-lintasan nak buat benda-benda yang tidak munasabah, termasuk benda yang memudaratkan diri kita. Maka doktor kata benda yang macam tu bila dia datang kepada kita, jangan kita ikuti. Kita kena guna akal kita, kena guna ilmu kita. Apa yang sesuai untuk kita turuti dan apa yang tak boleh kita lakukan. Ni tuan-tuan. Jadi orang perempuan dekat Sungai Petani, janganlah pergi mengidam pula lepas ni. Nak peluk pinggang ustaz. Janganlah. Malu korang. Mengaji punyalah tiap-tiap malam mengaji kitab tu, mengaji kitab ni, tiba-tiba bila mengidam nak peluk pinggang anggota tentera, nak peluk pinggang pegawai polis, tak boleh. Ini benda mengarut
Syaitan telah masuk memperdayakan kita. Itu kerja syaitan, tuan-tuan. Dia nak merosakkan kita. Jadi kita kena guna akal, ilmu kita berpandukan kepada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sidang hadirin mukminin, kemudian dalam peristiwa ini kita dapati bagaimana anak-anak Nabi Adam alaihissalam berusaha untuk memenuhi kehendak ayahnya, kan? Jadi itu yang akan dilakukan oleh mana-mana anak yang cintakan kepada ayah ataupun ibu dia. Dia akan lakukan. Penuhilah apa yang diingini oleh ayah kita dan ibu kita. Termasuk benda yang pernah saya sebut sebelum ini, kalau ayah kita, kalau ibu kita dia suka makan sesuatu, kita kena sensitif, kan? Kita tunaikan. Kita tahu ayah kita suka makan sesuatu, kita hidang untuk dia, kan? Mak kita suka sesuatu, kita hidang untuk dia, kita gembirakan dia. Itu cara untuk dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Babani maftuhani ilal jannah, kan? Ulama salaf bila dia sebut tentang ayah dan ibu, dia umpamakan seperti babani maftuhani ilal jannah, dua pintu yang terbuka ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu peluang kita nak tambah pahala berganda-ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pula sebagai ibu, kita sebagai ayah, kita kena biasakan anak kita muliakan kita. Kadang-kadang kesilapan ibu dan ayah ni, dia tak ajar anak dia, dia tak bimbing anak dia supaya muliakan dia. Bila dia tengok anak dia hina dia, dia duduk diam, maka anak tak rasa bersalah. Bila dia tengok anak dia tidak membesarkan dia, dia tak tegur, dia tak nasihat, maka menyebabkan anak ni tak peduli tentang ayah, tak peduli tentang ibu. Saya tengok satu keluarga tuan-tuan, tempat makan dia tetap dah, ni tempat makan ayah, anak tak boleh duduk di kursi tu. Tuan-tuan, anak dia kena tahu ayah dibesarkan, ayah dihormati, ayah itu dia perlu kita muliakan dia. Jangan ikut, nak duduk ikut suka, tak boleh. Ni kursi ayah, siapa-siapa tak boleh duduk. Ni kerusi ketua keluarga. Tu dia, tuan-tuan. Dia disiplinkan anak dia, tahu ni tempat duduk ayah, anak tak boleh duduk. Ni kadang-kadang anak duduk tu dah depan ayam, depan udang. Yang ayah duduk depan tu tempat basuh tangan. Punya anak tak reti nak beza, nak muliakan ayah. Kita kena didik anak kita, biasakan ayah duduk tempat special, mak duduk tempat special. Sama juga bila kita pergi restoran dan sebagainya, anak mesti dibiasakan ayah nak duduk kat mana, mak nak duduk kat mana. Sampai dia besar, dia tahu itu benda yang wajib dia lakukan. Tapi kalau kita sendiri tak biasakan anak kita lagu tu, maka anak kita tak hormat kita, tuan-tuan. Cakap depan kita pun lebih kurang. Pasal apa? Sebab kita dari kecil, anak kita kecil pun kita tak biasakan dia. Bila bercakap depan mak, depan ayah, jaga intonasi, pilih perkataan. Akhirnya anak-anak kita, dia bercakap sama-sama dia nak maki ke, nak guna perkataan kesat ke, dia tak rasa malu. Sebab dia dah biasa dari kecil, dia guna perkataan lagu tu, intonasi macam tu, nada macam tu. Pasal apa? Kesilapan kita sebagai ayah dan ibu, kita tak pernah tegur dia bila dia buat silap depan kita. Jadi kita kena bentuk anak kita ni supaya tahu dan reti untuk hormat kepada kita sebagai ayah, sebagai ibu. Baik. Sidang hadirin mukminin, dalam kisah ini juga kita dapati bagaimana manusia ini akhirnya dia melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Walaupun telah ada malaikat datang kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, tapi manusia kemudiannya tetap ingkar dan mengubah amalan itu. Ada yang bakar mayat, kan? Ada yang bangunkan macam piramid, ada binaan yang hebat, yang besar.
untuk memuliakan orang mati itu. Ada yang letak makanan di perkuburan dan sebagainya, macam-macam. Saya pernah jumpa satu orang Cina, tuan-tuan. Saya tanya dia, Tokek, pasal apa? Saya tengok ada tempat lain, saya tengok dia letak oren, betul-betul oren, buah, betul-betul buah. Ni pasal apa saya tengok yang you letak ni yang plastik? Dia tu tak boleh letak yang betul-betul buah yang betul. Dia kata nanti orang curi, orang makan. Siapa tak tahulah orang kampung dia pergi makan, tuan. Orang pergi letak dekat tokong tu, dia pergi makan. Ni budak kampung ni. dia balas, dia ambil. Cina tu kata tak boleh letak yang buah yang betul, dia kata. Nanti ada orang pergi ambil, budak-budak kampung dia pergi curi. Ni perangai budak-budak kampung. Baik, jadi dia orang letak makanan, dia orang letak minuman, kan, macam-macam. Ada yang bila dia tanam mayat tu, tuan-tuan boleh tengoklah dalam YouTube, banyak dia tanam sekali dengan harta pun ada, kan? Dia tanam dengan harta. Jadi agama kita mengajar kepada kita harta itu tidak memberi manfaat langsung kepada kita dari sudut itu. Kalau kita nak harta kita tadi memberi manfaat kepada kita, kita infak fi sabilillah. Itu baru bagi manfaat. Nak suruh harta tu manfaat kepada kita dengan cara tanam sekali dengan kita, no way. Tak ada cara harta itu akan tolong kita, tak ada. Tanam sekali dengan kereta, tanam sekali dengan duit, tanam sekali dengan barang kemas, dia tak akan bagi manfaat kepada kita. Ada seorang artis, tak mau sebut nama lah, seorang artis perempuan terkenal, dia kahwin dengan seorang datuk. Saya duduk tengok lah beberapa hari lepas. Artis tu lawa juga, kan, kahwin dengan datuk. Datuk ni, tuan-tuan, asalnya dia duduk satu banglo, saya rasa 4 tingkat ke 5 tingkat. Saya tengok banglo dia, macam mana dia nak duduk. Kita rumah teres 2 tingkat pun kita tak larat dah nak cuci toilet, nak cuci ruang tamu apa semua, tak larat. Dia dengan banglo begitu besar, macam mana dia cuci? Mungkin dia adalah pekerja, dia ada upah orang profesional dan sebagainya. Tapi yang menarik yang saya nak cerita pada tuan-tuan, datuk ni bila dia dah tua, ni artis tu yang bagi tahu dalam YouTube, saya tengok. Dia kata bila suami dia datuk sekian-sekian dah tua, dia kata kami dah tak duduk dah rumah ni. Dia kata sebab rumah ni besar sangat, dia kata rumah ni besar sangat, kami buat rumah lain yang saiz dia sesuai untuk kami berdua duduk, sebab anak-anak pun dah masing-masing ada rumah masing-masing. So rumah banglo yang besar tu, tuan-tuan, dia buat ma'had tahfiz. Dia buat ma'had tahfiz. Saya tengok siapa-siapalah pelajar tahfiz dapat duduk kat situ, seronok, tuan-tuan. Seronok. Macam istana, tuan-tuan, macam istana dengan ukiran apa semua. Masya Allah. Walaupun banglo itu tidak ditanam dalam kubur kita, memang pun kita tak boleh tanam banglo dengan banglo dalam kubur kita, tapi banglo itulah yang boleh kita gunakan untuk menerangi kubur kita, untuk memberi nikmat kepada kita di alam barzakh. Kenapa? Kerana kita sanggup belanjakan, gunakan harta kita itu untuk mendidik manusia menghafal dan mempelajari Al-Quranul Karim. Ini benda yang kita kena buat, tuan-tuan. Jangan nak tanam, nak bawa sekali dalam kubur. Itu adalah amalan jahiliyah, orang jahil, orang bodoh. Sebab alam barzakh dia tidak sama dengan alam dunia ni, dia lain. Nak cerita lain, tuan-tuan, kita di Malaysia ni dengan Filipina lain dah. Cerita Filipina lah, kawan kita bawa balik Filipina. Kita di Malaysia ni, saya pergi England 4 tahun, lain dah, tuan-tuan, lain. Itu baru sama-sama dalam dunia yang sama, tapi berada pada walaupun dunia yang sama tapi benua yang berbeza, dah lain dah. Pukul 3 petang masuk maghrib, tak gila, tuan-tuan? 3 petang masuk maghrib. Saya mula-mula sampai di England,
Zuhur tak semayang, asar tak semayang, dah masuk maghrib dah. Kita kata, gelap. Rupa-rupanya dah maghrib. Mula-mula sampai di England. Tak tahu. Kita duduk dalam bangunan, duduk study, kita tengok 3 petang dah maghrib. Rupa-rupanya Zuhur masuk 11.30, asar masuk 1.30, pukul 3 dah maghrib. Habis tuan-tuan, dua waktu semayang habis. Nak kata apa subuh 2 pagi. Ustaz Zaharuddin dia duduk dekat tempat lain, subuh tempat dia 1 lebih. Dia kata, ana rasa Syekh, dia ada mai tidur rumah saya di Durham. Dia kata, ana rasa semayang subuh pukul 1 lebih tak ikhlas, dia kata. dia kata kat saya, tak ikhlas semayang subuh 1 lebih. Saya kata, pasal apa? Rasa macam tak subuh, dia kata. Rasa macam tak subuh. Sebab kita orang Malaysia, setengah-setengah kita 1 lebih baru semayang isyak. 1 lebih baru semayang isyak. Kita subuh kita 5 lebih paling awal. Paling awal 5 lebih. Mana ada subuh pukul 1? Tak ada. Tu contoh. Baru Malaysia dengan England lain dah. Bangun nak kencing pukul 3 pagi, tengok cerah dah. Waktu sama musim panas 3 pagi. Kita kat Malaysia 3 pagi gelap tuan-tuan, tak ada orang. Ni 3 pagi cerah terang benderang musim panas. Itu baru antara Malaysia dengan England. Kita tak cerita kutub utara, kutub selatan. Siang 6 bulan, malam 6 bulan. Tu dia 6 bulan tuan-tuan tak jumpa malam. Gila tuan-tuan. Allah dia tunjuk kekuasaan dia. Baru bumi ni hak kecil ni nak banding dengan galaksi Bima Sakti, belum kita banding alam semesta. Tiba-tiba kita ni orang-orang jahiliyah, orang yang bodoh, dia nak guna fikiran dia ambil harta tubuh dalam kubur, dia ingat itu boleh bagi manfaat. No way, dia takkan bagi manfaat. Itu alam yang berbeza. Alam yang berbeza. Kita tak boleh menggunakan logik yang sama. Tak boleh. Kita dengan bulan lain dah. Tuan-tuan tengok ni Armstrong, kan? Macam kartun naik tu. Tu pun orang kata tipu. Orang kata tipu. Orang kata ni Armstrong bukan tak sampai bulan pun. Tak apalah, yang itu cerita lain. Baik. Jadi ada yang buat macam-macam tuan-tuan sekalian. Termasuk ada yang meletakkan mayat dalam batu, dalam kotak kayu dan sebagainya. Ada yang menggunakan pembiayaan yang mahal-mahal, membuang masa, membuang tenaga, membazirkan wang dan sebagainya. Maka kita orang-orang Islam, alhamdulillah, bitaufiq, dengan taufik Allah Ta'ala, dengan hidayah daripada Allah, kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Kita termasuk di kalangan orang-orang yang bijaksana. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita, tuan-tuan sekalian. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk kita semua. Apa yang penting tuan-tuan sekalian, kematian itu satu perkara yang pasti sekali berlaku kepada semua, kan? Tanpa kecuali. Asal nama makhluk, semua akan mati, semua akan binasa. Cuma perbezaannya kita akan melangkah daripada satu alam ke alam yang lain. Bukanlah mati itu bermaksud dah tak ada apa dah. Bukan. Mati itu sebenarnya perpindahan alam. Daripada alam dunia ini ke alam barzakh. Sebab itu ada kata-kata di kalangan para sahabat dan para tabi'in, salafus salih. Ada ketikanya lebih baik kita ni tidak jadi manusia. Pasal apa? Sebab jadi manusia ni bila kita mati, kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Jadi kita kena ada rasa takut supaya kita tidak mudah buat dosa, sampai tak kisah nak buat dosa, nak buat benda yang Allah Ta'ala murka. Kita harapkan Allah Ta'ala ampunkanlah dosa-dosa kita. Kita tak sunyi daripada buat silap. Kita ada banyak dosa, kita harap Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala tetapkan husnul khatimah, kan, pengakhiran yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mati nanti, kita akan mati dengan cara dilapangkan kubur kita, dan Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama-sama dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.